Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera lah kepada pelajar PVMA tingkatan 5 UiTM. Okey, apa khabar semua pelajar? Saya harap kamu masih lagi bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita. Okey, hari ini kita akan belajar sambungan daripada apa yang kita belajar minggu lepas, iaitu mengesan kerosakan penyaman udara jenis unit pisah, bahagian 2. Okey, kita recap balik pasal minggu lepas yang kita belajar. Ada 10 betul yang kita belajar minggu lepas. 10 ke 8, lebih kurang. Bila kamu tengok balik, saya dapat macam komen, ada yang bagi tahu dia tak faham cagak itu apa. Okey, cagak ni kalau kamu tengok dekat outdoor ke, dekat bahagian ni ada bracket, yang kita panggil bracket lah. Ada mounting, besi yang digunakan untuk menahan beban. Itulah cagak. Kita bahasa Melayu ni biasalah, kita kadang kita belajar bahasa Inggeris tu. Jadi kalau faham cagak ni adalah bracket lah, mounting. Itu dia. Jadi kamu kena faham istilah. So contoh kalau soalan tu tanya kenapakah sekian 4 lantai ni tidak berfungsi. Kamu kena faham tidak berfungsi ni maksudnya tak hidup terus. Kalau dia minta kenapa tidak berfungsi atau dia minta apakah tanda-tanda kerosakan, baru kamu beritahu mungkin penyejak kotor, ni kotor, ni kotor. Tapi kenapa dia tidak berfungsi? Dia bahagian kerosakan. Apa yang rosak? Kamu kena faham istilah. Bila kamu dapat soalan, baca betul-betul 2-3 kali sampai faham. Okey? Okay, baik, kita teruskan. Okey, itu yang kita ada 8. Hari kita teruskan semua adalah ada 18. Kerosakan untuk penyaman udara. Okey, kita teruskan yang ke-9. Okey, pembukaan penyejak dilitupi frost. Kamu tengok dekat pembukaan penyejak tu, evaporator tu, ada frost, ada ais. Kenapa? Apa tanda-tanda dia? Okey, tanda dia adalah penuras udara terlalu kotor. Kamu punya filter, kamu buka balik indoor tu, tengok, filter kotor. Cuci. Cuci dulu. Yang kedua, kipas penyejak tidak berfungsi. Kat penyejak tu kan ada kipas. Kipas dia tu tak function. Bila tak function, udara tu tak mengalir dengan cantik lah. Yang ketiga adalah gegelung penyejak kotor. Blower dia tu kotor, cuci dulu. Kamu bila nak kesan kerosakan, pertama kali kamu servis, kamu cuci, lu buang habuk, buang kotoran semua, baru kamu cari bahagian mana yang menyebabkan kerosakan itu terjadi. Selain daripada kekotoran. Okay? Yang ke-10, titisan air keluar daripada unit. Kamu tengok ada titisan air yang keluar. Apa tanda-tanda kerosakan ni? Yang pertama, pemasangan unit tidak mengikut kecenderungan yang ditetapkan. Yang kita belajar, kita nak pasang indoor. Kita ada kena sengitkan sedikit supaya aliran air itu mengalir dengan cantik lah. Jadi bila kamu tak ikut kecenderungan yang ditetapkan itu, bukan kamu lah, mungkin orang lain lah yang tak ikut, menyebabkan saluran tu penuh, melimpah dan tak cantik lah. Jadi titisan air itu keluar daripada unit. Sebenarnya pipe air keluar tersumbat. Ya, mungkin ada binatang ke serangga ke habuk-habuk yang menghalang pipe tu. Jadi bila dia menghalang, air yang ada tu melimpah lah. Sebab tu dia titisan air ni keluar dari unit. Yang seterusnya adalah penapis udara kotor. Filter tu kotor. Bila kotor, biasalah kamu kena cuci. Bila kotor, mungkin kotoran tu akan jatuh ke dalam pipe itu. Sebabkan pipe itu tersumbat. Tersumbat macam tadi lah. Akan ada titisan air yang keluar daripada unit. Faham lah? Sebab ni mudah. Okey, yang ke-11, fuse terbakar. Bila kamu cek ada kerosakan fuse terbakar, apa tanda-tanda kerosakan? Bila orang cakap fuse terbakar, cek balik belakang, fuse terputus. Kedua, motor pemampat ni terpintas. Tengok kat motor dekat pemampat kompresor dekat luar kat outdoor tu terpintas. Betul ada shot kan. Pemuat terpintas, kompresor terpintas. Kan kita belajar pengujian, kamu buat pengujian kepada motor, pengujian kepada pemuat, tengok. Kalau ada bacaan tu maksud kata tak ada masalah lah. Tapi kalau kamu cek guna multimeter tu tak ada bacaan, maksudnya memang ada something wrong dekat motor dan juga dekat kapasitor. Okey, yang ke-12, tekanan nyah-cas terlalu tinggi. Okey, bila tekanan nyah-cas terlalu tinggi kerosakan dia, kamu cek apa tanda-tanda dia. Okey, yang pertama adalah gegelung pemeluap kotor. Kamu tengok balik gegelung tu, luar tu, kotor. Cuci dulu, buang. Yang seterusnya, motor kipas pemeluap tidak berfungsi. Bila motor ni dia nak keluarkan udara panas. Jadi bila motor kipas tu tak berfungsi, macam mana udara tu nak terkeluar? Sebab itulah tekanan dia makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Yang ketiga, unit terlebih bahan pendingin.
Bila kamu tengok tekanan tinggi, antara benda yang perlu main dekat kepala kamu first adalah unit dia gas tinggi, gas lebih. Yang keempat adalah kurang peredaran udara, dia gegelung meluap. Bila ada habuk ke, ada benda yang menghalang, jadi peredaran udara tu tak cantik. Jadi itu adalah salah satu sebab tekanan dia meningkat naik tinggi. Okey, faham dah? Kita pergi yang ke-13 pula, tekanan nyah cas dia terlalu tinggi, terlalu rendah. Tadi kita tengok terlalu tinggi, ini kenapa kalau tekanan nyah cas dia terlalu rendah? Yang pertama adalah unit kurang bahan pendingin. Kamu ingat bila tekanan rendah, mungkin gas rendah. Okey, bila gas rendah. Dan kedua, antara kemungkinan dia tanda-tanda dia, injap memampat rosak. Injap ni dia macam pagar. Dia tolong kawal, tolong jaga daripada bahan pendingin itu lebih atau kurang. Bila injap dia tu tak cantik, injap dia rosak, dia tak boleh nak kawal lah. Dia tak tahulah tekanan dia tu rendah ke tinggi ke, tak boleh tahu sebab injap dia rosak. Yang ke-14, tekanan sedutan, suction dia terlalu tinggi. Bila kamu ingat balik tadi saya cakap, bila tekanan tinggi, antara benda yang boleh jadi faktornya adalah gas lebih. Gas lebih. Ini terlebih bahan pendingin. Cek balik guna tolak pencerongga. Kemudian injap memampat rosak. Okey, bila injap memampat rosak, kamu dah faham kan? Di ke-15, tekanan sedutan dia rendah pula. Sebab apa? Okey, ya bijak. Ini kurang bahan pendingin. Kamu cek balik, dia punya gas dia kurang. Kemudian penuras udara kotor. Filter kotor depan tu, gegelung penyejak frost yang kita tengok tadi, yang kita belajar awal tadi. Sebab apa dia di frost tu? Sebab kotor juga kan. Cuci dulu kotor. Bila ada kekotoran ni, peredaran udara tu takkan cantik. Jadi kitaran penyamar udara tu pun takkan boleh berjalan dengan sempurna. Mungkin itu faktor tekanan dia jadi rendah. Okey. Kalau kamu faham betul-betul lah, satu sistem penyamar udara ni takkan berkurang gas, takkan terlebih gas. Sebab dia satu sistem yang tertutup. Tapi kenapa boleh jadi tekanan tinggi, boleh jadi tekanan rendah? Sebab tanda-tanda macam ni lah. Kalau betul-betul kita guna penyamar udara yang cantik betul, piping dia, pemasangan dia semua cantik, dia payahlah nak kurang gas, nak lebih gas ni. Sebab tu kamu kena tengok tanda-tanda dia. Okey, kena kita teruskan. Tak banyak ni, 18 je. Tak habis tu. 16, tekanan sedutan, suction dia dan nyacah dia tinggi. Dua-dua tinggi. Kamu cek, dua-dua tinggi ni kenapa? Tanda-tanda dia, gegelung pemeluap kotor. Cek balik gegelung dia pemeluap tu. Lepas tu kipas tak berfungsi, macam tu dekat tadi, peredaran udara tak cantik. Unit terlebih berapa ni? Sebab apa? Sebab tekanan tinggi, ya bijak. Kurang peredaran udara, okey. Kita cakap tadi, peredaran udara tak cantik menyebabkan tekanan jadi tinggi. Okey, dah mula tangkap dah tu. Yang ke-17, tekanan sedutan dan nyahcah rendah. Ya, sebab kurang bahan pendingin. Kedua adalah penuras pengering tersumbat. Filter dryer dia tersumbat. Cek balik ataupun tukar terus penuras pengering tu. Yang ketiga adalah penuras udara kotor. Sebab kotor, tekanan dia jadi rendah. Dan yang terakhir yang ke-18, tekanan nyahcah dia tinggi dan tekanan sedutan dia rendah. Sebab apa? Nyahcah tinggi, sedutan dia, suction dia rendah. Sebab injap dia. Injap dia kita tahu tadi. Injap ni untuk dia kawal lah. Tekanan tu tinggi ke rendah. Dia bila injap tu rosak, habis lah. Tak boleh nak baca lah. Okey, itu saja 18 mengesan kerosakan untuk penyamar udara. Saya dah bagi satu nota tentang sama juga kerosakan, tanda-tanda kerosakan, tapi saya tambah cadangan baik pulih. Jadi saya nak kamu salin dan kamu ingat benda tu. So boleh-bolehnya hafal lah. Kalau tak boleh pun tulis cantik-cantik supaya jadi rujukan. Sebab benda ni penting untuk kamu mengesan kerosakan, untuk kamu diagnos kerosakan untuk penyamar udara. Jadi itu sajalah untuk pengajian kita pada hari ini. Sekiranya ada apa yang tak faham, boleh rujuk saya ataupun rujuk cikgu-cikgu kamu yang lebih berpengalaman. InsyaAllah ambil ilmu sebaik mungkin supaya nanti kamu boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kamu. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.